الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كونوا عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Saya berusaha dan mustahil satu fungsi surau Muhammad Zuhairi serta dengan ayat kuasa. Seterusnya yang diraihkan diberikan Fadil Tuan Guru Dr. Sri Ibrahim bin Muhammad satu Menteri Alam Sekitar dan Air, ceramah undangan ataupun kuliah khas majlis kita pada malam ini. Ya para jemaah sekian hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini malam Jumaat kita sama hadir di surau ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada pengguru. Saya ingat dulu kali yang sampai di surau. Susah sampai surau-surau Putrajaya ni terlampau banyak. Cecah 100 kan. Jadi alhamdulillah dapat sampai ke surau Muhammad Zuhairi malam ni untuk kita jemaah di sini mengambil keberkatan ilmu guru untuk dikongsikan kepada jemaah ataupun penduduk di Pangkas 12 ini. Walaupun hari ini boleh guru apa hati ke surau internet itu wifi dan pun kita kata Facebook, YouTube dan sofa dengan ini. Tapi barakah yang lain dalam majlis ilmu ini sudah tentu kehadiran kita bersama dengan para malaikat. Jadi insya-Allah pada malam ini kita berikan masa kita untuk kita menambah ilmu, mudah-mudahan ilmu yang kita beralih pada malam ini dapat kita amalkan bersama. Jadi itu tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan guru untuk menyampaikan kuliah pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadil pengurusi majlis, bahagia Tuan Imam dan ahli pengurusi dan ahli tangkuasa masjid ataupun surau Wabah Zuhairi Pasal 18 ya. Yang saya hormati para jemaah sekalian, syukur banyak pada Allah Ta'ala dan tahiyah dan salam daripada Allah kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita berniat i'tikaf ya, sepanjang kita berada di rumah Allah ini ya, walaupun dalam apa suasana sekalipun, orang beriman dia bertindak dengan tindakan sebagai seorang mukmin, sama ada waktu Allah Ta'ala timpakan dia dengan musibah lalu dia sabar, ataupun Allah uji dia dengan nikmat lalu dia bersyukur.
Inilah yang menjadi suatu perkara yang kebanggaan Nabi SAW. Baginda menyebut, aku bangga dengan umat Muhammad. Bila mana mereka ditimpa musibah, dia sabar, dan bila mana Allah timpakan bagi mereka nikmat, maka dia bersyukur. Sebab dua-dua ni ujian Allah. Nikmat senang dengan nikmat sakit, dua-dua ujian. Nikmat senang, nikmat susah, atau nikmat yang senang juga dua-dua ujian Allah Ta'ala. Maka malam ini sebagaimana disebut bahawa kita berada dalam majlis ilmu, majlis yang Nabi pesan, dalam satu hadis, iza ata alayya yawman la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah azza wa jalla fala buraka li fi tulu'i syamsi zalikal yawm. Kalaulah aku hidup satu hari dan hari yang aku hidup tu tidak bertambah sebarang ilmu yang mendekatkan aku dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hilanglah keberkatan terbitnya matahari pada hari tersebut. Maknanya setiap kali waktu terbit matahari ini ada keberkatan, dan keberkatan tu duduk pada ilmu. Sebab tu Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan il jannah. Sesiapa yang berjalan pada satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah permudahkan baginya satu jalan ke syurga. Walaupun jalan syurga ni banyak, salah satu jalan ialah mereka yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka dipermudahkan bagi Allah Ta'ala satu jalan nanti di hari akhirat dalam syurga Allah. Dan bila kita duduk dalam majlis ilmu, separuh daripada keberkatan ilmu ialah bergantung kita beramal dengan ilmu yang kita tahu. Manakala separuh lagi tetap pada kita menghormati guru yang kita belajar dengannya. Terkadang hilang keberkatan ilmu bukan sebab tak hebat ilmu tu, atau tak hebat orang yang menyampaikan ilmu, atau murid yang menyampaikan ilmu. Ana seringkali menyebut bahawa perbandingan orang yang mengajar ilmu dengan orang yang menuntut ilmu seumpama satu aliran sungai. Orang yang mengajar ilmu ialah orang yang mengalirkan mata air, mengalirkan air. Kalau dia sendiri keruh, dia sendiri mengotorkan, mungkin na'udzubillah, mungkin keikhlasan dan seumpamanya, atau mengharapkan macam-macam, maka dia telah mengotorkan laluan air itu untuk diminum oleh muridnya. Lalu muridnya tak mungkin dapat air yang jernih, tak mungkin dapat air yang bersih. Tetapi kalau punca air itu bersih, belum tentu murid itu dapat air yang bersih kalau dia mengotorkan tempat dia. Air mengalir itu bersih, tapi dia kotorkan tempat dia dan dia ambil air yang kotor, maka dia akan dapat air yang kotor walaupun punca air itu bersih. Maka keberkatan ilmu bergantung kepada hubungan kita dengan guru. Samping kita beramal dengan ilmu yang kita ada. Kenapa hari ini banyak dicabut keberkatan ilmu? Sebahagiannya terletak kepada tidak ada adab di antara murid dengan guru, dan tak ada adab antara guru dengan murid. Maka adab dalam ilzam ni, kita belajar beradab, bukan hanya adab kita dengan Allah, tapi termasuklah adab kita dengan ibu bapa, adab kita dengan guru. Kata Nabi SAW, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Ta'ala mengajar aku adab. Sebab orang Islam ni orang beradab. Adab dalam bercakap, adab dalam menulis, adab dalam bicara, adab dalam beri penghormatan. Dia penuh dengan adab. Dan itu buah. Itulah buah daripada ajaran Islam. Sebab tu kata Nabi, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak tu buah. Akhlak tu buah. Dan tak mungkin buah yang baik dapat kita keluarkan kalau pokok tu tak baik. Tak mungkin kita dapat capai buah yang baik kalau akar dia tak baik. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala membawa perbandingan kepada kita semua dengan satu dalil yang sangat menarik. Biasa kita baca ayat ni, firman Allah Taala, alam tar kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi izni rabbiha wa yadribullahu al-amsal nas la'allahum yatadhakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kamu lihat ya Muhammad bagaimana Allah Taala mengemukakan suatu perbandingan? Apa yang Allah nak banding? Allah nak banding dengan kalimatan tayyibah, kalimah yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia seumpama kasajaratin tayyibah, sebagaimana pokok yang baik. Kalimah yang baik ni seumpama pokok yang baik.
Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, pokok yang baik itu ialah asluha sabitun, asluha, akar dia, ya, sabitun, teguh kukuh menjala ke dalam perut bumi, wa far'uha fis sama, dahannya merimbun di udara. Dua benda, satu akar yang kita tak nampak, tapi dia penyumbang besar kepada pokok tadi. Ya, dia penyumbang besar. Orang tak puji akar, tak ada orang puji akar, orang akan puji pokok. Ya, cantiknya pokok ni, manisnya buah dia, lawanya bunga dia. Tapi orang tak pernah puji tentang akar dia. Tetapi sebenarnya pokok yang bagus tu kerana akar dia yang kuat. Allah Ta'ala sebut akar dia terbenam, sabitun, ya, menetap, kukuh, teguh. Hasilnya keluarlah buah yang baik. Ya, atau rimbunan pokok tersebut, ya, sampai Allah Ta'ala sebut sampai merimbun di langit. Ya. Ini satu gambaran, suatu kiasan perbandingan. Akidah yang baik ialah seumpama akar yang baik bagi pokok. Ya, akidah tak nampak. Kita tak boleh ukur iman seseorang. Kan iman tersembunyi. Tapi kita boleh ukur zahir dia. Kan itu Islam datang menghukum perbuatan zahir. Islam tak pernah hukum perbuatan batin. Ya. Islam, ya, al-hukmu bizawahir. Kita hukum tu berdasarkan zahir dia. Ya, sebab tu bila Hallaj, ya, rahimahullahu taala, ya, orang yang belajar tasawuf akan berjumpa dengan kisah yang masyhur tentang seorang laki-laki bernama Hallaj. Ya, Hallaj ni dia apa-apa pun sebenarnya, bukan tasawuf, bukan tarikat tasawuf saja, sampai apa-apa saja bila kita buat ni, dia sampai peringkat kita rasa asyik, ya. Hallaj ni dia sampai ke peringkat dia berzikir dia sampai dia keluar daripada alam yang real, ya, alam biasa, ya. Dia keluar dan dia masuk dalam satu alam lain. Orang yang tak faham, dia menganggap bahawa ni gila. Ya. Hallaj mengeluarkan kalimah-kalimah yang zahirnya salah dari segi akidah. Zahirnya salah. Ya, tapi dia mengucap kalimah tersebut dalam keadaan yang dia masuk alam fana. Ya, alam fana. Semua benda akan masuk alam fana. Orang main pun sampai peringkat dia syok sangat, dia lupa alam dunia ni. Orang mancing ikan dan syok sangat, dia tak sedar panas tu. Ya, isteri dipanggil tak sedar tu. Bila syok sangat. Orang main bola pun sama. Ya, bila asyik sangat, dia masuk alam lain. Ya, dengan kuliah payah masuk alam fana. Dengan kuliah payah. Ya. Dengan kuliah ni maksudnya kita bila masuk alam fana, ustaz tu tak nak berhenti. Ya, tu banyak. Tapi makmum pendengar tak nak supaya jangan tamat kuliah, tu berjarang. Ya, sebab tu bila kita dengar macam main bola juga, main bola yang paling seronok tengok bila bola masuk gol kan. Kita tengok orang bertinju, yang paling seronok ditumbuk tumbang. Tu yang paling seronok sekali. Kalau bertumbuk sama Champion Ramli 123 round duduk luar bergelanggang, tak ya. Tuan-tuan tengok lomba kereta. Bila syok sekali, bila nikmat sekali, bila pusing terbalik, tu nikmat sekali. Sama kuliah. Kuliah yang paling sedap sekali bila ustaz tu kata sekianlah ceramah saya. Tu yang paling sedap sekali. Ya. Jadi nak sebutnya Hallaj ni, balik pada cerita Hallaj, dia keluar kalimah-kalimah yang zahirnya salah dari segi akidah. Ya, apa dia kata? Ni contoh kata-kata dia. Tidak ada apa-apa dalam jubahku melainkan Allah. Tuhanku dan aku bersama-sama dengan Tuhanku. Ini cerita kalimah-kalimah yang zahir. Akhirnya Hallaj dihukum pancung. Dihukum bunuh. Ya, Hallaj dihukum bunuh. Tapi mengejutkan bila mana dia dipancung, darahnya berzikir. Allah, Allah, Allah. Pada darahnya berzikir. Saya nak, tak apalah, ini perbahasan yang kita pergi kepada soal yang saya nak sebut bahawa hebatnya akidah ini sampai dia boleh mengubah semua benda. Ya, sebab tu orang yang hebat akidah dia macam pokok tadi Allah Ta'ala ibaratkan, ya, ibarat pokok. Maka kalimatan tayyibah kata ulama ialah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah syahadah. Ya, kalimah syahadah. Kalimah ini membezakan mukmin. Seorang yang belum Islam tiba-tiba dengan kalimah ni jadi seorang Muslim. Kalimah ni membezakan amalan kita diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah. Amalan sama je. Sedekah. Kerana kita Muslim, kita dapat pahala.
Kalau dia bukan Islam, dia tak pahala. Perbuatan sama. Ya, memberi makan kepada orang miskin, kita dapat pahala kerana iman kita. Dia orang bukan Islam, kerana akidah tak ada keimanan dia, maka tak ada pahala. Pasal apa? Kerana dia tak ada bekas. Bekas tu dipanggil tapak kepada urusan akidah. Ya, sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala bandingkan pokok tersebut, kata Allah, seumpama pohon yang bagus, akarnya bernyunam di udara, terbenam dalam perut bumi, manakala pohonnya merimbun di udara. Tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha, dan dia mengeluarkan buah-buah pada setiap waktu, bukan bermusim. Ya, bukan bermusim. Ada buah yang bermusim, tapi ada buah sepanjang waktu dia keluar. Hebatnya pokok ni, kata Allah, dia mengeluarkan buah sepanjang waktu. Kullahinin biizni rabbih, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian, ya, wa yadribullahu al-amsal lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Allah buat perbandingan ini, contoh ini, supaya manusia sentiasa berusaha beringat akan mendapat kebaikan. Orang mukmin, ya akhi, dia senyum dapat pahala, duduk dapat pahala, apa saja. Perumpamaan Allah Taala gambarkan, ya, illal ladzina, dalam surah Tin, illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala tak putus-putus. Ya, pahala tak putus-putus. Orang mukmin ni, apa saja dia buat, dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mukmin tu. Ya. Kemudian, wa masalu kalimatin khabisatin kasajaratin khabisatin istusat min fawqil ardi ma laha min qarar. Dan bandingan kalimah yang buruk samalah seperti sebatang pohon yang tidak berguna, yang mudah tercabut akarnya daripada permukaan bumi, dan tidak ada tapak baginya untuk tetap hidup. Allah Ta'ala buat pokok, Allah bandingkan dua jenis pokok. Satu pokok ada akar tunjang, kemudian terbenam dalam perut bumi, hidup kuat, kukuh, marilah ribut, dia tak akan terbalik. Ada pokok yang tak ada akar tunjang, dia hanya ada akar atas saja, maka dia tak ada kekuatan, kata Allah. Pokok macam ni tak ada kekuatan. Ya, bila datang ribut, ya, datang angin, maka pokok ni mudah tercabut. Ya, terus boleh tumbang. Ya. Kenapa? Kerana malaha min qarar, kerana tidak ada tapak bagi yang kukuh. Ya, tak ada kukuh. Sebab tu ini suatu perbandingan yang hebat, ya, Allah Taala bawa kepada kita. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillahu al-zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah Taala menetapkan pendirian orang beriman dengan kalimah yang tetap teguh dalam kehidupan dia dunia dan akhirat. Kalimah yang sama. Orang mukmin, Allah Taala menetapkan. Ya, sebab tu kali orang mukmin ni, ya, orang beriman pada Allah, dia tahu nilai akidah, nilai kalimah. Ya, sebab tu dia sanggup bunuh zaman Nabi, zaman para sahabat, bahkan zaman kita pun, ya, berlaku orang bunuh orang Islam sama di Bosnia, perang di Bosnia, ya, di Chechnya, di mana-mana pun. Kenapa? Wa ma naqaw minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Mereka dibunuh sebab dia beriman, ya. Ya, cuba dia murtad, dia tak akan dibunuh. Ya. Maknanya hebatnya kalimah Allah, kalimah ini, kata Allah Taala, dia menyebabkan nilai orang mukmin tadi, ya, ditakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, teguh, ya, dalam hidup dunia dan akhirat. Wa yudhillahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah menyesatkan, ya, orang-orang yang melakukan zalim kepada diri mereka sendiri, dan Allah Maha berkuasa melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat sekalian, saya bawa ayat ini malam ini untuk kita hargai nikmat iman yang kita ada. Ya. Alhamdulillah, kita lahir, mak kita Islam, mak kita beriman, ayah kita beriman, adik-beradik kita beriman. Ya. Sahabat-sahabat Nabi, mereka beriman kadang-kadang dalam keadaan mak dia tak beriman. Aisyah, mak dia tak beriman. Satu hari mak Aisyah datang ke Madinah, nak berjumpa sangat dengan Aisyah. Ya, lalu dia pun, Aisyah sebut salah sebab mak dia tak beriman. Ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, bila Nabi SAW menyapa risal Islam, Sayyidina Abu Bakar yang terorang awal masuk Islam, maka dipujuk isterinya supaya sama-sama beriman. Isteri tak nak beriman.
Lalu isteri dia pun terpasahlah sebab dia tak nak beriman. Ya, satu hari setelah hijrah ke Madinah, mak dia ni datang, mak Aisyah datang nak jumpa Aisyah. Tapi Aisyah tak tahu, boleh tak kita layan mak kita yang tidak beriman? Ya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ibuku datang nak jumpa denganku. Bolehkah aku ra'i dia, boleh kau layan?" Kata Nabi, "Ra'ikanlah, layankanlah, dia mak kamu, dia tetap ibu kamu. Boleh tak saya nak terima dia bawa sesuatu pemberian? Boleh ke saya terima ya Rasulullah?" Nabi kata, "Terimalah. Terimalah." Ya, lalu Aisyah radhiyallahu anha cukup gembira dengar Nabi SAW. Sebab masa tu tak ada panduan. Nabi lah panduan dia. Boleh ke tak boleh hukumnya? Ya, kata Nabi boleh. Ya, lalu ibunya datang berjumpa Aisyah radhiyallahu anha dan mak dia tak beriman. Ya, kita boleh bayangkan ya, macam mana anak bila tengok mak dia tak beriman. Ya. Dalam sejarah para nabi-nabi, kita jumpa ayah Nabi tak beriman, ayah Nabi Ibrahim. Kita jumpa pak saudara Nabi, Nabi Muhammad. Adik-beradik tu ramailah. Ya. Tetapi kalau Allah nak selamatkan seorang anak, Allah akan selamatkan ibunya. Tapi ada riwayat menyatakan bahawa ya, Nabi SAW pernah mendoakan ya, hidayah ya, kepada kaum secara terbuka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada kaumku sebab dia tak tahu. Tengok Nabi ya, dia meletak orang ni menentang Islam, dia lawan dia ni sebab dia tak tahu. Kalau dia tahu, dia lawan juga hukum lain. Kalau dia tak tahu, dia lawankan hukum dia lain. Ya. Sebab itu tuan sekalian, ya, bila zaman Nabi para sahabat ni, kadang kita jumpa orang macam tu. Ayah dia tak beriman. Quran pun menyebut ayat satu perbandingan. Ya, wa daraballahu masal ladzina amanu imra'ata fir'aun. Ya, ayat sebelum tu wa daraballahu masal ladzina kafaru imra'ata nuhim wa imra'ata lut. Allah sengaja bawa contoh pada kamu ya Muhammad, contoh ya, isteri yang tak beriman. Ialah isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut. Allah bawa isteri Nabi. Ya, kalau Allah bawa orang lain, biasalah isteri Nabi. Imra'ata Nuh, imra'atu Lut. Isteri Nabi Nuh tak beriman, isteri Nabi Lut tak beriman. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Allah kata dua-dua wanita ni kami letakkan di bawah hamba kami yang soleh, jadi isteri Nabi. Kita jadi isteri yang berhormat pun mengengkam jalan dah. Ya. Rasa hebat sangat dah. Jadi isteri ketua jabatan. Oh. Ya. Jadi ya, ada seorang hamba Allah, dia jumpa saya, dia kata, "Saya ustaz, saya ada anak 3 orang. 2 DO. Seorang pegawai tinggi." Seronok. Saya kata Nabi Ibrahim, 2 anak jadi Rasul. Masya-Allah. Allah Ta'ala letakkan 2 wanita ni jadi isteri pada hamba Allah yang soleh. Siapa dia? Isteri Nabi Nuh, suami dia Nabi. Ya. Fakhanatahuma. Lalu keduanya khianat kepada suami dia. Ya. Sewaktu bala Allah nak turun, kan Nabi, bila malaikat datang nak bawa bala kepada kaum Nabi Lut, ya, maka Allah Ta'ala, malaikat ni singgah rumah Nabi Ibrahim dulu. Ya, singgah Nabi Ibrahim sebab Nabi Lut sepupu dia. Ya. Kemudian ya, Nabi Ibrahim bila tamu sampai ke rumah dia tengok-tengok, dia tanya ada makanan, kata isteri tak ada apa makanan. Dia turun ke belakang rumah, dia sembelih kambing yang dia ada. Dia ada seekor kambing, dia sembelih kambing tu, kemudian dia lapar, kemudian dia masak-masak apa semua, so isteri masak, siap masak, dihidang. Kemudian dia suruh tamu nak makan, tamu tak nak makan. Bila tamu tak nak sentuh makanan, Ibrahim rasa takut. Dia kata peliklah, biasa tamu ni patang offer, kan? Ya. Patang suruh, tak suruh pun makan. Kalau suruh lagi, tiba-tiba tamu ni tak nak makan. Ya, menyebabkan Ibrahim rasa takut. Kata malaikat tu, "Jangan takut, aku ni utusan Allah. Aku ni malaikat." Ya. Jadi bila Nabi Ibrahim AS tahu malaikat, maka dia pun seronok, bertukar daripada bimbang takut, bertukar jadi seronok gembira, tetamunya malaikat. Ya. Tetamu malaikat. Kita kalau tamu malaikat rumah kita, tuan-tuan, Allah, cuma jangan Israel lah. Malaikat rahmat kau, okey.
Kata malaikat ini, dia kata kami datang bawa salam, ya, salam pada Allah Taala pada kamu dan mau berita gembira. Allah akan kurniakan anak pada kamu. Masa tu Nabi Ibrahim dah tua. Kemudian aku nak pergi pada sepupu kamu, saudara Nabi Lut. Untuk apa Nabi Lut? Untuk bawa bala Allah. Kan tu beza. Di singgah Nabi Ibrahim bawa rahmat. Nak pergi pada kaum Nabi Lut, Nabi juga, tapi bawa bala. Ya. Dan bila mana bala Allah turun, ya, dia suruh Nabi Lut segera keluar. Salah seorangnya yang Nabi Lut tanya, ya, ialah tentang isterinya. Ya. Malaikat kata, tak, isteri kamu tak termasuk dalam golongan diselamatkan oleh Allah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut fakhanatahuma. Kedua wanita ini khianat pada suami dia. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Ya, lalu Allah firman, na'udzubillah. Ya, wahai malaikat, humbankan kedua wanita di neraka bersama-sama orang dihumban ke neraka. Siapa dia tu? Isteri Nabi. Isteri Nabi Lut, isteri Nabi Nuh. Ya, lebih sedih kalau tuan-tuan baca Quran cerita Nabi Allah Ibrahim AS. Ya, dia merayu, ayah dihalau dia. Ya, halau pada rumah, baling dia dengan batu. Dia kata, tak apalah ayah, saya akan doa pada Allah Ta'ala. Ya, semoga Allah Ta'ala beri hidayah, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan ayah. Saya akan sentiasa doakan supaya Allah Ta'ala beri hidayah. Ayah dia ugut, dia kata, aku tak nak tengok lagi muka kamu, keluar. Keluar. Ya. Dan sampai sudah ayah Ibrahim tak beriman. Dan Nabi Ibrahim dimaklumkan oleh Allah ayahnya jadi penghuni neraka. Ya. Dan Nabi Ibrahim doa pada Allah Ta'ala, disebut hadis Nabi SAW, supaya Allah Ta'ala tidak aibkan dia di akhirat. Ya Allah, tutupilah keaibanku nanti di hari akhirat. Keaiban apa dia? Keaiban ayahku. Sebab ayah dia tak beriman. Maka disebut bahawa ayah Ibrahim AS, na'udzubillah, ya, dalam neraka Allah ditukar rupanya menjadi seekor serigala yang lebat bulunya, bukan rupa manusia. Ya, na'udzubillah. Ya. Wa daraballahu masal ladzina kafaru imra'ata fir'aun. Masya-Allah. Dan kami bawa pada kamu ya Muhammad contoh isteri yang beriman ialah isteri Firaun. Tadi contoh isteri kafir isteri Nabi. Contoh isteri beriman isteri Firaun. Iz qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Tatkala mana dia berdoa pada Allah, ya Allah ya Tuhanku, binakan bagiku sebuah maliga di syurga. Wa najini min fir'auna wa amali. Selamatkan aku ya Allah daripada kejahatan Firaun dan amalan-amalan jahat Firaun. Wa najini min qaumiz zalimin. Dan selamatkan aku daripada kaum yang zalim. Dua perbandingan menunjukkan kepada kita bahawa hidayah ya tidak boleh diturun. Ayah tak beri hidayah pada suami, tak beri hidayah pada isteri dia. Anak tak beri hidayah pada ibu dia, pada ayah dia. Ya. Sebab tu saya bawa ni dengan tujuan tadi bahawa supaya kita merasai besarnya nikmat iman yang kita ada. Ya. Kawan-kawan kita sebahagian yang tidak beriman, kadang-kadang orang baik. Ya, kadang-kadang kita kesian tengok baik dan kita doa ya Allah berilah hidayah kepadanya. Ya, mudah-mudahan Allah beri hidayah kepadanya dan mendapat petunjuk menjadi seorang muslim. Dan oleh kerana itulah dengan cabaran yang sedia ada hari ini depan mata kita dalam semua benda, kerana kita berada pada penghujung dunia. Ya, penghujung dunia ni ya, dari segi ya, orang mula menjangkakan bahawa tahun 2050 apa yang akan berlaku pada dunia, ya, tahun 2050 ya, tahun 3000 apa berlaku, dan semua tu menunjuk kepada perkara fizikal yang sedang berlaku atas dunia yang dijangka akan menghancurkan alam seluruhnya. Ya. Lalu pelbagai program mitigasi, ya, terutama isu-isu yang dianggap ekstrim. Ya, hari ini bila manusia ekstrim, alam juga ekstrim. Ya.
Dan bila semua dah lari daripada asas, mengubah struktur yang Allah Ta'ala buat, walaupun dia tak rosak terus. Dalam hadis waktu Allah Ta'ala bentuk muka bumi, maka bumi tak stabil. Dia bergoyang. Lalu Allah Ta'ala letakkan gunung bukit itu untuk menseimbangkan bumi, supaya bumi stabil. Dia letak gunung sana, letak bukit sini, kemudian dia semua fenomena tu dibuat dalam keadaan yang Allah sebut wawada'al mizan. Allah letak perimbangan. Ada pertimbangan bulu mata kiri, bulu mata kanan. Panjang kiri, panjang kanan tangan kita. Panjang jari, semua tu setiap ciptaan dia Allah letak wawada'al mizan, Allah perimbangan, kestabilan. Sekarang apa berlaku? Awal-awal dulu, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, di antara yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan manusia, la tufsidu fil ard, jangan kamu lakukan kerosakan di muka bumi. Apa mereka kata? Ni golongan munafik. Qalu innama nahnu muslihun, kami buat benda baik. Tapi apa kata Allah? Allah tempelak, ala innahum mufsidun, mereka sebenarnya buat kerosakan. Walakin la yash'urun, tapi dia tak rasa kerosakan. Sahabat-sahabat sekalian, sebab tu dalam seluruh sistem Islam yang kita minta satu je hakikat sebenar, yang wajib kita minta satu saja, yang kita mohon pada Allah, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Dalam puasa tak ada bacaan wajib. Yang dalam puasa tak ada satu bacaan wajib, tak ada satu permintaan wajib. Dalam zakat tak ada bacaan. Dalam haji ada tak bacaan wajib? Tak ada. Walaupun haji itu macam-macam, doa di Arafah, doa di Muzdalifah, doa waktu Mina, doa waktu Melata, doa macam-macam doa, tapi semua sunat. Kita tawaf tak baca apa-apa, sah tak tawaf? Sah. Sebab sunat. Dalam semayang bacaan wajib satu je. Dua. Tahiyat, Fatihah dan tahiyat akhir. Dipanggil rukun qauli. Rukun qauli ni boleh mendahului imam. Rukun fi'li tak boleh. Kalau kita semayang, tu imam tak baca Fatihah, kita baca Fatihah dah, boleh tak? Sah. Dalam rukun qauli kita boleh duduk pada imam. Tapi dalam rukun fi'li, rukun perbuatan tak boleh. Cuma istimewa satu je, iaitu istimewa dalam kes masbuk. Masbuk Tuhan bagi istimewa satu je. Masbuk ni mana tu imam sedang semayang, kita masuk, kita Allahu Akbar, kita baca Fatihah terus, tak sempat baca Fatihah, imam rokok, kena rokok terus. Jangan habiskan Fatihah. Jangan kita habiskan Fatihah. Itu panggil masbuk. Masbuk, masuk buk tu imam. Fatihah kita masuk buk tu imam tanggung. Satu je. Yang lain tak. Perbuatan mesti bahkan per imam. Tak apalah. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala meletakkan perimbangan, sekarang apa berlaku? Sekarang manusia rasa dia hebat pada apa ciptaan Allah. Dia ubah. Gunung bukit ditarah. Tasik ditambun. Manusia fikir jalan dia tak fikir jalan air. Setiap benda ada jalan dia. Dan kita kena raih jalan dia. Jangan rosakkan jalan tu. Sebab tu bila kita semayang, kita minta jalan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuk padaku jalan yang betul, jalan yang lurus. Kita tak tahu mana satu jalan. Ya akhi, kalau jalan hidup ni kita boleh guna akal kita, nescaya Allah tak wajibkan kita minta pada dia. Kenapa Allah wajibkan kita minta? Wajib baca Fatihah, dalam Fatihah wajib sebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjuk padaku jalan yang betul. Politik ada jalan dia, niaga ada jalan dia, petani ada jalan dia, tuan-tuan negeri pejabat ada jalan dia. Ratusan ribuan kapal terbang di udara, diterbang atas line dia, dia tak boleh suka hati dia.
Ribuan kapal di lautan, bukan boleh ikut suka hati dia. Dia mesti berjalan di atas lain dia. Dan setiap manusia berjalan di atas lain dia. Tuan-tuan tengok semut berjalan atas lain dia. Kita ganggu sikit, dia akan terganggu jalan dia. Waktu jalan tu mesti betul. Wa anna haza, satu hari Nabi SAW ambil satu kayu. Dia panggil para sahabat. Sahabat duduk kat dia, Nabi ambil satu ranting kayu, Nabi buat satu garisan straight, lurus atas tanah. Sambil-sambil Nabi garis ni, Nabi baca Quran. Nabi baca, wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini jalanku yang lurus. Kamu ikut jalan ni. Jalan Islam ni tak ada baik kami ikut, ya akhi. Jalan yang lurus, jalan yang mudah. Sebab tu orang mukmin dia boleh bertakwa walaupun dia miskin. Tak mesti orang kaya, ya. Tak mesti orang alim. Orang jahil boleh bertakwa pada Allah. Tak mesti mahasiswa universiti. Tak. Dan orang kaya boleh bertakwa, orang miskin boleh bertakwa. Ya. Orang ada pangkat boleh bertakwa, orang tak ada pangkat pun boleh bertakwa. Dia terbuka. Ya. Sambil-sambil Nabi kata, ini jalanku yang lurus, kami ikut jalan ni. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kamu ikut sempang-sempang lain. Nabi buat sempang kiri, sempang kanan, sempang kiri, sempang kanan. Nabi kata, jangan kamu ikut sempang-sempang ni, nescaya kamu akan terpisah daripada jalan yang asal, jalan utama. Ya. Sahabat-sahabat sekalian, sekarang depan kita ada cabaran yang besar. Sebenarnya cabaran ni sesuai dengan zaman. Tuan-tuan tak perlu risau. Saya pernah dengar mak ayah ni risau anak-anak ni sejak saya kecil lagi. Ya, bimbang. Ya. Saya lahir tahun 60. Ya. Masa tu anak ibu bapa dah mula bimbang anak dia nakal. Cubaan ujian pada anak tu dia berbeza setiap zaman, tapi setiap zaman ujiannya sesuai dengan zaman itu. Betul kata Sayyidina Umar, ni hebat Sayyidina Umar Al-Khattab. Apa kata Sayyidina Umar? Ajarlah anak kamu dengan ilmu yang sesuai untuk zamannya, kerana kamu tidak hidup di zaman dia. Jadi kita kena ajar anak kita sesuai dengan ilmu di zaman dia, untuk hadapi cabaran zaman dia. Cabaran zaman kita sekarang apa? Mungkin media sosial. Ya, dulu tak. Ya. Dulu bukan cabaran. Sekarang cabaran. Cabaran sesuai dengan zaman. Ya. Jadi apa cabaran anak kita? Cabarannya dia boleh direct berhubung, dunia terbuka luas, dia nak pergi mana boleh, nak tengok apa boleh, nak buat apa boleh. Ya. Sebab tu saya cadangkan usikum wa iyaya. Tuan-tuan balik cuba hadamkan surah Luqman. Dalam Quran tu ada satu surah Luqman. Nasihat-nasihat Luqman ni sesuai di semua cabaran zaman. Hebat Luqman ni. Nasihat Luqman pada anak dia. Kan anak dia kan teruk. Ya. Nasihat satu, sabarnya Luqman nasihat dia. Ya. Antara nasihat Luqman, ya, wahai anakku, kalau kamu melakukan sesuatu, ya, di mana sekalipun, hatta di atas langit dan bumi sekalipun, Allah akan tunjukkan, Allah akan bawa nanti di akhirat. Bukan depan kita, depan mak ayah, di belakang sekalipun, semua orang tahu, Allah akan tahu. Ya. Tuan-tuan sekalian, habis macam mana kita nak buat? Fasad berlaku pada muka bumi. Orang dia sebut tentang perubahan iklim, ya. Dia keragaman cuaca ke perubahan iklim sekarang ni. Dikatakan perubahan iklim ialah sesuatu yang mengambil masa yang panjang, 100 tahun, 200 tahun dia berubah, tu dipanggil perubahan iklim. Kalau berlaku dalam keadaan yang sekejap, itu orang tak panggil perubahan iklim. Orang panggil keragaman cuaca, perubahan cuaca je. Ya, contoh musim bulan 12 hujan turun, sama. Sekarang pun bulan 12 juga. Cuma bezanya apa dia? Beza tempat mana Allah nak turunkan hujan. Betul maknanya petang tadi ribut datang. Ya, ribut kena di Shah Alam. Ya, banyak bangunan-bangunan yang rosak sebagainya. Ya, tiba-tiba datang.
Boleh jadi dia ni telah pun ambil masa yang lama hingga iklim kita dah mula jadi ekstrim, mula tak menentu. Ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah saya nak ambil hadis ni satu, duduk niat daripada rumah lagi nak ambil satu hadis ni sebagai kesimpulan daripada apa yang kita baca pada hari ini, panjang sebenarnya. Ya. Nabi kata min asyratis sa'ah, syarat nak kiamat, di antara syarat akan berlaku kiamat tu, an yurfa'al ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yasbutal jahlu, manusia kekal dalam keadaan jahil, wa yushrabal khamru, manusia meminum arak, jadi budaya minum arak ni tak kisah. Wa yuzharuz zina mula dibuat secara terang-terangan. Sekarang zina, orang berzina dirakam gambar dia berzina, dia share dengan kawan dia, dia kongsi, dia tidak lagi sembunyi-sembunyi, dia zahir zina tu. Wa yaksurun nisa, dan wanita-wanita akan bertambah, ramai wanita-wanita. Wa yaqillar rijal, sedikit laki-laki. Tuan-tuan masuk universiti memang 60% perempuan, 60-70% perempuan. Tapi tuan-tuan pergi pusat serenti 80% laki-laki. Ya. Orang perempuan tak ramai. Laki-laki tak ramai. Hatta yakuna li 50 imra'atan al-qayyimu al-wahid, Rahul Bukhari. Sehingga sampai nisbah, kata Nabi, 50 wanita, seorang laki-laki. Ulama bahas, dia kata boleh jadi kerana ramai mati kerana peperangan. Sebab biasa terlibat perang orang lelaki. Ya, dalam peperangan biasanya orang laki-laki terbunuh dalam medan perang, dan wanita-wanita yang tidak terlibat dalam perang. Ada riwayat mengatakan bahawa lahir generasi manusia yang wanita lebih ramai daripada laki-laki. Berlaku tak pada kita sekarang? Pertama, ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlaku ramai orang alim meninggal dunia. Ya. Masya-Allah. Ya, ulama-ulama yang hebat-hebat meninggal dunia. Ya, manusia kekal dengan kejahilan. Buka TV, kalau program kuliah agama, tukar channel lain. Ya. Minum arak biasa. Sampai satu keluarga berkongsi dengan anak-anak dengan keluarga masing-masing. Na'udzubillah. Berzina secara terbuka. Hingga kata Nabi dah di lain, iza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azaballah. Bila zina dan riba telah berluasa dalam satu negara, satu tempat, penduduk tempat itu telah mengizinkan bala Allah turun kepada mereka. Tuan-tuan, bala Allah kerana dosa. Itu yang Allah sebut dalam Quran, itu sebut hadis. Ya. Maka boleh jadi dengan itu Allah Taala nak supaya kita sedar balik. Ya, rujuk balik, refer balik. Mungkin kita salah silap banyak. Ya, kita balik pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ataupun Allah Taala nak ampun dosa kita. Ya, ramai yang Allah Taala ampun dosa kerana Allah tipu musibah, Allah nak ampun dosa dia. Ya, atau Allah nak angkat darjat dia. Saya nak kongsi satu cerita akhir berlaku di kawasan Parlimen saya di Kubang Krian, Kelantan. Saya pernah sebut 2-3 tempat kisah ni, tapi saya rasa kisah ni dalam hidup saya lah. Ya, hebatlah makcik ni. Anda pergi satu rumah, satu keluarga miskin. Ya, orang kampung miskin sangatlah. Masuk rumah dia tu tuan-tuan, TV pun tak ada, sofa tak ada, apa tak ada. Yang ada tikar mengkuang yang di alas. Ya, saya tengok rumah tu tak ada apa-apa tuan-tuan. Kipas angin pun tak ada. Ya. Di tepi dinding atas katil, suami dia koma. Ya, kena stroke, koma dah berbulan-bulan. Ya. Saya pergi dekat suami dia, panggil tak sedar apalah. Ustaz kepala doa sikit. Saya duduk bersela dekat isteri dia. Makcik ni seorang makcik yang dah tua, duduk atas tilam, kaki kena potong sebelah, kecil manis. Ya.
Saya tanya makcik, siapa yang jaga pakcik ni? Makcik kata, alhamdulillah, makcik lah jaga. Saya kata, "Pah, macam mana makan-makan?" Kata, alhamdulillah, adalah rezeki sikit-sikit, bolehlah makan. Pah, nak masak macam mana? Dia kata, alhamdulillah, bolehlah, mengesok-ngesok sikit, pergi dapur, bolehlah, alhamdulillah. Saya bercakap dengan dia lebih kurang setengah jam lebih. Mulut dia tak pernah putus kalimah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita tengok dia susah tu, kita masya-Allah. Dan di sisi dia, bila dia bercakap tu, dia rasa apa yang dia alami sebenarnya alhamdulillah, tak apa, bolehlah, boleh lagi bergerak-gerak, orang lain langsung tak boleh bergerak, boleh lagi dapur-dapur, orang lain langsung tak boleh. Maknanya bila mulut dia sentiasa ucap kalimah alhamdulillah, 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 saya duk fikir masya-Allah, sehingga tak nampak susah dia. Biasa kalau orang lain yang berhormat mari menteri pula, takkan menteri datang kosong, tak ada apple-apple ke, sepatah minta pun tidak, tuan-tuan. Sepatah minta pun tidak. Mana apa dia? Sebenarnya yang menentukan hidup kita, hati kita. Sebab tu kata hukama, lebah tabi'inya mencari madu, walaupun dia masuk dalam kawasan sampah, dia akan cari madu. Lalat tabi'inya cari bangkai, walaupun masuk dalam taman bunga, dia akan cari bangkai. Kalau orang nak jahat dalam Facebook, tuan-tuan buat apa pun, kalau tabi'inya cari kesalahan, dia akan korek, dia akan buat kesalahan. Dia akan cari juga, dia akan reka juga. Pasal apa? Kerana tabi'inya gitu. Tapi orang yang menilai baik, dia akan sentiasa pandang kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kumpulan itu, insya-Allah. Dan Allah Ta'ala merahmati kita, jaga akidah kita, di kita anak-anak kita doa, sampai sudah, supaya Allah Ta'ala matikan kita dan akan beriman pada Allah Ta'ala. Dan Allah tidak uji kita sesuatu yang tidak mampu kita hadapi. Wallahu alam. Nasa sekali teradu, walaupun tidak terus baik kuliah pada malam ni, mudah-mudahan panjang umur jumpa semula pada masa akan datang, insya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.